Klinik kesihatan di Kuching menerima penambahan individu yang membuat ujian saringan COVID-19 dan untuk laporan penuh langsung bersama Fazrul Hisham Effendi. Silakan. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam hormat. Ini berita yang kami baru terima. Sebentar tadi, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi JPBN Sarawak atau Ahmad Douglas Ugah Embas mengumumkan bahawa 3 daerah, Kuching, Sibu dan Miri dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 13 Januari hingga 26 Januari. Hari ini juga 153 kes positif direkodkan di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan di Sarawak mencecah 1,428 kes. Kita ke berita seterusnya. Jumlah individu yang membuat ujian saringan COVID-19 di klinik kesihatan di Kuching menyaksikan pertambahan susulan peningkatan kes positif di daerah tersebut. Menurut Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Jalan Masjid Kuching, Dr. Muhammad Faiz Ramli, pertambahan itu juga susulan daerah Kuching telah diisytiharkan zon merah. Bercakap kepada pemberita RTM, Dr. Muhammad Faiz berkata, keputusan saringan itu dijangka mengambil masa sehingga 3 hari disebabkan sampel COVID-19 yang bertambah. Sebelum ini, keputusan boleh diperoleh selepas tempoh 24 jam. Tidaknya dah start edarkan tempat-tempat yang dah dikunjungi oleh indeks yang positif. So start semalam, pasien banyak datanglah untuk request swab. Semalam rasanya ada dalam 50 lebih lah. 50 lebih pasien yang datang untuk swab. Banyak dari pekerja tempat yang positif lah. Setidaknya untuk buat screening saringan apa semua. Beberapa individu yang ditemui memberitahu mereka mengambil keputusan membuat saringan ujian itu berikutan mengalami demam dan risau akan menimbulkan risiko kepada ahli keluarga dan rakan sekerjanya. Demam je lah. Demam sehari je lah. Negah jaga-jaga lah. Takut anak-anak lagi kena. Kurangkan pergerakan. Tidak bawa anak-anak keluar due to the increase of cases. So kita harap pihak education boleh pertimbangkan balik lah. Sekolah ni melibatkan banyak area. So kita tak tahulah siapa yang dah terdedah. Daerah Kuching kini bertukar dari status jingga kepada status merah semalam selepas 41 kes dikesan dalam tempoh 14 hari. Sementara itu, rata-rata orang ramai termasuk peniaga di Kuching yang ditemui bersetuju sekiranya kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di seluruh negara. Walaupun bimbang PKP akan menjejaskan perniagaan, namun mereka memahami keperluan PKP dilaksanakan dalam usaha memerangi pandemik tersebut. Pelaksanaan PKP juga diperlukan berikutan peningkatan kes kebelakangan ini dengan harapan agar semua pihak terus patuh kepada segala prosedur operasi standard yang ditetapkan selain membiasakan diri dengan kehidupan norma baru. Pasal PKP yang kita terpaksa terima lah sebab penyakit dah makin meningkat. Jadi kita terima sajalah apa cadangan kerajaan lah. Jadi pasal kita rakyat pun terpaksa ikut SOP, ikut jarak semua apa. Jadi kalau rakyat semua ikut, semua maya, insyaAllah semua kemungkinan penyakit dapat dikurangkan lah. Kita tengok penyakit ni makin banyak, jadi kita patut mengadakan PKP semula lah, barulah. Jadi tentang bisnes ini, kalau dia ada PKP pun kita buatlah apa yang dapat kita buat. Bersabarlah. Sementara ini PKP ni sudah okey. Kita buat macam semula lah. Nang pesan aku sikit lah. Tapi ikut je kelakar pada orang ya. Si gelangan kita melanggar orang macam ya. Mungkin kita dilanggar, kita SOP tu menjejaskan, makin sakit makin banyak penyakit. Wah, makin bertambah. Memboleh kita menurut apa sahaja yang diperintahkan agar pandemik COVID-19 tu akan berkurangan dan mula beransur hilang. Seperti yang kita pernah capai sebelum tu lah, atas
kita pun dengar usaha, kita dengar kata. So kita dah nampak hasilnya, tapi kita pun sangka benda tu akan balik jadi teruk balik. Jadi jika back to square one, I think it's good for us. So why not? Kita follow sajalah. Si dapat nak madah, ia akan hilang terus. Ia memang akan datang. Kecuali kita jaga kita pun lah. Kena tahu kan susah lah nak madah sebab luar negara pun masih si patut Malaysia lari dari COVID dia lah. Memang akan lah. Tapi pun bagus jaga penjarakan sosial aja. Sarawak yang sebelum ini berjaya mengekang penularan COVID-19 kini berhadapan dengan peningkatan jangkitan yang mendadak pada 9 Januari tahun ini dengan 55 kes baru positif. Selain 24 kes baru direkodkan semalam, seterusnya menukar status daerah Kuching dan Sibu kepada zon merah. Daerah lawas yang kembali berstatus zon hijau tidak bermakna penduduknya boleh leka dengan keadaan semasa. Demikian ditegaskan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi kepada penduduk di daerah lawas. Bercakap kepada pemberita ketika dihubungi, Insinyur Ahmad Deni berkata sebaliknya peningkatan jumlah kes COVID-19 di Sarawak perlu dijadikan pengajaran untuk masyarakat supaya meningkatkan tahap pematuhan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Tambahnya, usaha menangani wabak COVID-19 bukan terletak di bahu agensi dan jabatan bertanggungjawab semata-mata, sebaliknya masyarakat perlu sentiasa berwaspada. Semua premis perniagaan di peringkat pengilang, pemborong dan peruncit di negeri ini masih beroperasi seperti biasa. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sarawak, Datuk Stanley Tan dalam satu kenyataan memberitahu setakat ini bekalan keperluan asas adalah mencukupi di semua peringkat. Jelasnya pihak kementerian telah membuat pemantauan ke atas 12 barangan keperluan termasuk gula, minyak masak, tepung gandum, beras, roti putih, ayam, sayur-sayuran, telur, bawang, cecair sanitasi tangan dan pelitup muka, membabitkan 271 peruncit terpilih daerah DDR dan 84 pemborong terpilih daerah DDW. Pemantauan setiap hari itu merupakan inisiatif kementerian itu bagi memastikan kedudukan bekalan barang-barang keperluan asas di seluruh negeri Sarawak meliputi seluruh rantaian pengedaran dan pembekalan barangan serta perkhidmatan. Beliau berkata pembelian panik juga tidak berlaku kerana hasil pemantauan di semua peringkat mendapati bekalan barangan adalah mencukupi. Datuk Stanley juga berkata para pengguna juga dinasihatkan agar terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan terutamanya ketika berada di luar untuk mendapatkan barangan keperluan harian. Berdasarkan statistik bagi tempoh 1 Januari sehingga semalam, KPDN HEP Sarawak telah memeriksa 1,149 premis perniagaan pelbagai peringkat seperti ladang, pengilang, pengimport, pengeluar, pemborong dan peruncit meliputi kawasan bandar dan luar bandar. Sejumlah RM656 nilai rampasan daripada 9 kes direkodkan, manakala sejumlah RM600 nilai kompaun direkodkan dalam tempoh tersebut. Bermula dengan minat sehingga menjadi hobi menanam bunga, siapa sangka apa yang diminatinya itu berupaya menjana pendapatan untuk diri dan keluarganya. Itulah yang dilakukan Siti Hajar Ahmad, 44 tahun, yang menjadikan halaman rumahnya sebagai tempat menanam bunga. Menurut Siti Hajar, bermula dari beberapa pokok bunga, kini beliau memiliki pelbagai jenis pokok bunga berdaun dan kaktus. Yalah, dari minat sejak 2015, masa tu saya seorang peniaga. Tapi disebabkan minat tu kita beli online, tak payah jalan cari pokok lah. Minat pokok yang rare-rare, dari sana kita macam contoh pokok blueberry, dari sana kita belajar menanam sendiri. Bercakap kepada pemberita RTM, Siti Hajar berkata platform media sosial turut berperanan ketika COVID-19 yang menyebabkan pergerakan terbatas, namun sambutan penggemar bunga di luar jangkaan sama ada dari lawas sendiri maupun limbang. Pendapat Facebook tu menyenangkan juga bagi macam warga Limbang yang boleh datang sendiri ke laman kita, boleh tengok, boleh scroll di FB laman kita dengan update-update terbaru lah dari
daripada saya. Ibu kepada 4 orang anak ini berharap impiannya untuk menjadikan kawasan lapang di rumahnya sebagai landskap bunga tercapai, seterusnya menjadi tarikan menarik di lawas. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.